Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah, apa khabar semua sekali anak-anak yang ustaz kasih sekalian? Okey, baiklah, alhamdulillah, selamat kembali kepada sesi pelajaran pada hari ini. InsyaAllah untuk mata pelajaran fiqh pada hari ini, insyaAllah kita akan meneruskan pembelajaran kita dengan topik yang terbaru, iaitu wudu. Jadi saya yakin semua dah bersedia, insyaAllah. Semoga Allah memudahkan urusan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, Ustaz akan teruskan kita punya pelajaran pada hari ini. Okey, seperti biasa, kita kenal dulu, kita tahu dulu apa itu hasil pembelajaran, ataupun dalam bahasa lain, apa yang kita dapat bagi topik yang akan kita belajar pada hari ini, iaitu wudu. Baik, yang pertama ialah kita kenal amalan berwudu. Maksudnya ke sini cara-cara nak berwudu, apa yang boleh, apa yang tidak ketika berwudu dan seumpamanya. Baik, yang kedua ialah kita dapat belajar pengertian dan hikmah berwudu. Okey, apa maksud hikmah? Hikmah ni Ustaz bagi contoh yang mudah. Maksudnya ialah kebaikan yang kita dapat apabila kita berwudu. Itu maksud hikmah. Yang mudah lah. Ada banyak lagi maksud hikmah ni, tapi Ustaz dapat bagi yang mudah untuk antum supaya antum boleh faham, iaitu kebaikan apabila antum buat sesuatu perkara. Baik, yang ketiga, antum dapat mengenal perkara yang dituntut ketika berwudu. Maksudnya perkara yang dituntut ketika wudu ni, maksudnya sebelum nak buat perkara tu, antum kena berwudu. Contoh, contoh nanti saya bagilah masa slide seterusnya. Baik, yang ketiga, kita dapat mengenal perkara yang makruh ketika berwudu. Okey, ini saya akan ceritakan juga pada next slide, insyaAllah. Dan yang terakhir, antum mengenal perkara yang membatalkan wudu. Jadi wudu ni dia banyak, bukan banyak lah, maksudnya dia ada syarat dia. Bukan kita sekadar ambil lepas tu dah settle. Ada juga perkara-perkara yang perlu kita jaga. Okey, antara inilah yang tiga di bawah ni yang saya tunjuk sekarang ni, perkara yang dituntut untuk wudu, perkara yang makruh dan perkara yang membatalkan. Jadi anda semua, kalau semua dah bersedia, insyaAllah kita teruskan pada slide yang seterusnya. Okey, yang pertama sekali kita pergi perkara yang paling asas, iaitu pengertian berwudu. Okey, kalau antum tengok dalam buku teks, okey, pengertian ni dia berada dalam satu perenggan. Tapi untuk slide ni Ustaz pecahkan kepada poin-poin yang tertentu. Baik, yang pertama, apakah itu pengertian wudu? Yang pertama ialah meratakan air pada anggota tertentu. Okey, antum kena ingat anggota yang wajib untuk berwudu ada tiga. Muka, bukan muka ialah muka. Muka ada wilayah muka tu yang perlu kita basuh. Yang kedua, tangan kita. Dan yang ketiga, kaki. Bukan semua kaki ada bahagian tertentu saja. Okey, yang lain tu contohnya hidung, telinga, ubun, itu adalah anggota sunat untuk kita berwudu. Okey, kalau sunat ni maksudnya kita buat tu dapat pahala. Okey, baik meratakan air pada anggota tertentu. Yang kedua, untuk mengangkat hadas kecil. Okey, apa maksud hadas kecil? Okey, ada hadas kecil ni contohnya macam kita buang air kecil, kita buang air besar, kita terbuang angin. Okey, ada banyak lagi pengertian hadas kecil ni. Okey, yang ketiga, ni penting disertakan dengan niat. Okey, jangan lupa bila kita berwuduk, sebelum nak wuduk tu kita baca niat. Okey, baik, saya teruskan dengan slide seterusnya. Okey, hikmah berwuduk. Okey, macam saya beritahu tadi, hikmah ni kalau nak bagi contoh mudah, maksudnya kebaikan yang tu dapat daripada berwuduk. Baik, yang pertama, menyucikan hati. Memang kalau kita tengah marah, kita tengah rasa macam tak tenteram, okey, kita pergi ambil wuduk, insya-Allah kita akan
tenang. Hati kita serta lapang ni, insya-Allah. Yang kedua, mencerdaskan tubuh badan. Okey. Yang ketiga, menghapuskan dosa kecil. Salah satu hikmah berwuduk yang Allah bagi pada kita, bila kita berwuduk, dosa-dosa kecil kita akan dihapuskan. Ustaz, macam mana Ustaz dosa kecil tu? Okey, maksudnya dekat sini contohnya lah antum terbuang sampah kecil, sampah gula kan. Antum terbuang, kata antum buang di tepi-tepi jalan ke, ataupun antum tak buang tempat yang betul, contoh tak buang ke dalam tong sampah. Okey, antum buang merata-rata, itu dikira sebagai dosa kecil. Ataupun contoh lain, antum jalan-jalan nampak pokok, sengaja petik. Sengaja petik, tak ada apa-apa matlamat, saja je petik, itu pun dikira sebagai dosa kecil. Banyak lagi sebenarnya, antum ditanya pada muallim-muallimah, ustaz, ustazah ataupun ibu ayah antum, apakah itu dosa kecil. Okey, yang terima wuduk menghapuskan dosa kecil. Masya-Allah, itu Allah bagi pada kita ganjaran dengan berwuduk saja. Okey, baik, saya teruskan. Okey, perkara yang dituntut ketika berwuduk, maksudnya apa perkara yang mana sebelum kita nak buat perkara tu kita perlu berwuduk. Okey, antaranya apa dia? Okey, antum tengok sini. Yang pertama, solat. Sebelum solat kita kena berwuduk. Kalau tidak, solat kita tak sah. Yang kedua, menyentuh ataupun mengangkat Al-Quran. Okey, dalam buku teks dia ada kata sekali mengangkat. Tapi bagi ustaz, menyentuh mengangkat tu sama saja dari perbuatan dia. Jadi ustaz pilih yang antum mudah faham tersebut, iaitu menyentuh Al-Quran. Okey, sebenarnya kat sini ustaz kita antum sebenarnya tak ada masalah pun kalau sentuh Al-Quran tanpa wuduk, tapi kita kena beradab. Kita kena beradab dengan kalamullah. Okey, tapi kalau tersentuh tak ada wuduk pun jangan risau. Jangan risau, tak dosa pun. Okey, kecuali kalau antum ada hadas besar, okey, sebaiknya mandi wajib dulu, lepas tu baru sentuh Al-Quran. Yang ketiga yang perlu kita berwuduk, iaitu tawaf, ataupun kalau orang Melayu bisa sebut tawaf. Tawaf kat mana ustaz? Okey, tawaf dekat Baitullahil Haram ataupun dekat Masjidil Haram di sekeliling Kaabah. Antum nak buat tawaf pun kena berwuduk. Maksudnya apa? Bila kita nak beribadah pada Allah, kita kena dalam keadaan yang suci. Okey, bila dalam suci ni kita kena berwuduk. Okey, baik. Sarankan tu faham perkara yang dituntut, perkara yang perlu dibuat ketika perkara yang tuntut untuk berwuduk sebenarnya. Okey, saya tulis tu patut untuk berwuduk. Baik. Seterusnya, perkara yang makruh ketika berwuduk. Baik, sebelum saya terangkan maksud makruh ni ialah macam ni kalau antum buat tak dapat pahala, tak dapat dosa. Okey, kalau antum buat tak dapat pahala, tak dapat pahala, tak dapat dosa. Tapi kalau buat pun tak dapat dosa. Tapi Allah tak suka. Sebab apa? Yalah, antum buat tu tapi tak dapat apa-apa. Okey, Allah nak bagi ganjaran, tapi antum buat benda yang makruh, benda yang Allah tak suka. Okey, walaupun tak dapat dosa, walaupun tak dapat dosa, tapi Allah tak suka. Okey, rugilah sebab Allah nak bagi ganjaran, tapi kita buat benda yang tak mendatangkan ganjaran pun. Allah ni Maha Pemurah Mengasih. Okey, kalau kita menolak apa yang Allah bagi, itu kita tergolong dalam orang yang sombong. Jadi apakah perkaranya? Okey, yang pertama, ketika berwuduk kita mendahulukan anggota kiri. Okey, maksudnya ke sini, okey, antum tak ada masalah pun dekat badan ni, tak ada luka yang teruk. Okey, tangan ada, tapi nak juga mendahulukan anggota kiri. Itu makruh, kecuali dalam beberapa perkara darurat. Contohlah, tangan antum terbakar, tak boleh kena air, ataupun tangan kudung, Allah uji dia, tangan dia kudung sebab kemalangan sebagainya. Tak ada masalah untuk mendahulukan anggota kiri. Yang kedua, berlebihan menggunakan air. Baik anak semua, kadang-kadang tu ustaz jaga wuduk dekat sekolah, ada kawan-kawan antum dia suka main air, dia ambil air dia simbah kat kawan. Baik anak semua, itu bukan perbuatan yang baik. Okey, sebaiknya jauhi perbuatan seperti itu. Berlebihan menggunakan air, maka jadilah ia pembaziran. Membazir itu amalan syaitan. Tergelak syaitan tengok antum punya perbuatan bila membazirkan air ni. Elakkan benda tu. Yang ketiga, berbual.
ketika berwuduk. Elakkan juga berbual ketika berwuduk, kecuali kalau memang terpaksa sangat. Okey. Baik, yang keempat, basuh lebih 3 kali. Ini lebih kepada orang yang ada penyakit was-was. Apa itu penyakit was-was? Maksudnya dia rasa tak yakin. Betul ke Ana nak ambil 3 kali ni? Betul ke tadi masa wuduk Ana nak ambil dah basuh muka? Betul ke tadi Ana dah basuh telinga? Betul ke tadi Ana dah basuh tangan? Itu penyakit was-was. So dia basuh lebih dari 3 kali, termasuk juga dalam perkara yang makruh. Nak macam ni kalau nak atasi penyakit makruh, penyakit was-was ni, kita kena sentiasa, bila kita buat tu kita kena teliti. Bila kita basuh tangan, kita kira 1, 2, 3. Okey, tu yakin aku dah basuh tangan. Okey. Itu kalau nak atasi penyakit was-was. Kalau susah juga tak hilang, boleh rujuk pada ustaz-ustazah ataupun ibu bapa macam mana cara nak atasi penyakit was-was ni. Okey, baik, saya teruskan. Yang terakhir, okey, ada makruh, ada yang batalkan. Okey, batalkan ni maksudnya kalau kita buat habis, maksudnya wuduk kita tu tak berfungsi. Contohnya apa? Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubul. Kubul dan dubul ni maksudnya kita punya tempat keluar air kecil dan tempat keluar air besar. Baik, yang kedua, sentuh kemaluan dengan tapak tangan. Elakkan anak semua sentuh dengan sengaja. Sentuh dengan sengaja dengan tapak tangan. Sentuh kemaluan dengan sengaja dengan tapak tangan. Okey, batal wuduk. Okey, yang ketiga, bersentuhan antara lelaki dan wanita yang bukan mahram. Maksudnya kat sini bukan mahram ni, antum kena faham, mahram ni maksudnya yang bukan mahram ni selain daripada adik-beradik kita, selain daripada ibu ayah kita. Contohlah, ada banding ni sengaja nak pegang banat, tak boleh. Jangan buat macam tu, kecuali suami dan isteri. Okey, adik beradik. Okey, yang keempat, tidur yang tidak tetap punggung. Maksudnya dia tidur tu, okey, kejap-kejap dia beralih, punggung dia terangkat. Kalau punggung terangkat tu maksudnya antum punya wuduk dah batal. Okey, kecuali antum duduk atas kerusi, antum yakin antum tak bergerak, antum duduk sekejap, tiba terlelap penat sangat kan, apa ni, sedar-sedar aje masih lagi atas kerusi, punggung tak bergerak. Okey, itu tak ada masalah, wuduk tak batal. Yang kelima, hilang akal. Hilang akal ni maksudnya gila ataupun mabuk. Mabuk disebabkan contohnya kita ada yang jadi naik kereta, dia pening naik kereta, lepas tu dia muntah, dia pening sangat, mabuk. Itu pun membatalkan wuduk. Okey, ataupun gila ni atau faham lah saya tak terangkan. Okey, yang terakhir, murtad. Okey, murtad ni apa anak-anak semua? Murtad ni kita keluar daripada Islam. Ambillah wuduk panjang sekalipun, wuduk dia tetap batal. Itu ialah murtad. Okey, anak semua jaga akidah, jaga agama antum. Allah dah bagi kita banyak kebaikan, ajaran yang baik. Tapi jangan murtad anak-anak semua. Jangan murtad kerana perkara-perkara yang kecil. Okey, kalau antum rasa antum punya akidah ada macam tergoyang sikit, tanya muallim-muallimah, tanya ustaz-ustazah, tanya ibu ayah. Okey, jangan murtad. Okey, murtad akan menyebabkan perkara ataupun ibadah yang kita buat, solat ke, tawaf ke, wuduk ke, dia tidak akan jadi. Baik, alhamdulillah, tahniah di atas perhatian anak semua. Jadi ustaz harapkan antum semua berwuduk dengan cara betul, kaedah betul, faham apa itu wuduk dengan kefahaman yang betul. Okey, insya-Allah ini baru bahagian pertama. Okey, bahagian kedua, wuduk ni untuk akan belajar cara-cara nak berwuduk. Okey, insya-Allah kita akan jumpa pada video yang akan datang. Itu saja pada ustaz mohon maaf sekiranya ada banyak kesalahan pada cikgu-cikgu yang mendengar video ni. Saya ada kesalahan, mohon tegur, saya tak ada masalah untuk terima teguran. Okey, kerana ilmu ni luas, okey, dan sekiranya ada kesalahan, okey, saya sangat berlapang dada untuk menerima teguran. Okey, itu saja pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.